الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa naf'ana bihi wal muslimina bi ulumihi bid darain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah. Izin Allah, malam ini kita dapat menyambung kembali muzakarah ilmu kita berpandukan kepada kitab tafsir Ibnu Katsir surah An-Nisa ayat yang ke-69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Firman Allah yang bermaksud, dan sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya yakni Muhammad, mereka akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, iaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Yang demikian itu adalah kurniaan dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui. Ayat 69-70 surah An-Nisa. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, ayat ini kalau mengikutkan sejarah asbabun nuzul, ada beberapa sebab. Untuk kita boleh mengambil satu perbandingan ataupun kias atas peristiwa tersebut, boleh kita memahami ayat itu. Maka pertama sekali di sini disebutkan, dia kata an Aisyah, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia ni pernah berkata, sami'tu Rasulullah SAW berkata, aku ni pernah dengar Nabi bercakap. Nabi kata apa? Ma min nabiyyin yamradu illa khuyyira baina dunya wal akhirah. Tidak ada mana-mana nabi yang apabila dia sakit, kecuali disuruh pilih antara dua, iaitu dunia atau akhirat. Itu kata Sayyidina Aisyah. Dia kata mana-mana nabi yang apabila ditimpa sakit, maka Allah Ta'ala bagi pilihan, nak dunia ke nak akhirat. Maksudnya nak hidup ke nak mati. Bila kata pilih dunia tu mana nak hidup, bila kalau pilih akhirat tu maknanya nak mati. Maka dia kata Aisyah, wa kana fi syaqwahu allati qubida fiha. Maka kata Aisyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit, yang mana sakit itu dia meninggal. Kata Aisyah, akhazathu bahatun sadidah. Maknanya ketika itu dia terlampau sangat sakit, terlampau sangat sakit, sehingga gambaran sakit itu Nabi pernah bertanya kepada Malaikatul Maut. Dia minta, kalaulah mati itu sakit, kalau boleh dia nak segala sakit yang umat dia itu rasa, biar dia tanggung. Jadi maknanya kalau mati itu sakit, makna apa yang umat dia rasa semuanya tu biar dia tanggung seorang. Tu sayangnya Nabi pada kita. Jadi Aisyah ni, bila Nabi tu ketika sakit, dia gambarkan sakit dia bahatun sadid, makna terlampau sakit. Itu gambaran Sayyidatina Aisyah. Maka dia kata fasami'tuhu yaqul. Masa itulah, masa dia sakit tu, aku, kata Aisyah, aku dengar dia cakap. Nabi kata,
ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Maka dia dengar ayat tu keluar daripada mulut Nabi. Maknanya Nabi kata sama-sama dengan nikmat yang Allah Taala beri, iaitu sama-sama dengan Nabi, sama-sama dengan siddiqin, sama-sama dengan syuhada, sama-sama dengan solehin. Maka Aisyah tu bila dengar Nabi cakap macam tu, fa'alimtu annahu khaira. Mana aku tahu pernyataan Nabi itu bahawa dia pilih meninggal. Dia pilih mati. Ya, dia pilih mati. Masa tengah sakit tu Nabi baca ayat tu, maka Aisyah kata ini maknanya Nabi tak lama lagi nak meninggal. Sebab apa? Dia sebut nak bersama-sama dengan Nabi, para syuhada, para salihin. Kata Nabi SAW. Jadi selepas pada itu ada hadis menyebut bila Nabi SAW kata macam tu, Nabi di pangkuan Sayyidatina Aisyah, Nabi angkat tangan sebut ila rafiqil a'la. Ila rafiqil a'la. Tu makna ila rafiqil a'la tu pergi jumpa dengan Allah yang maha tinggi, jatuh tangan dia. Maka Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah ni itu satu. Kisah yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir mengenai sejarah meninggalnya Nabi. Nak mengambil contoh bahawa para Nabi ini tak ada orang lain dia punya kawannya di hari akhirat, ialah para Nabi, para syuhada, para salihin, para siddiqin. Itu 4 kelompok. Okey, itu satu. Yang kedua, ini juga cerita asbab ayat itu. Nak bagi faham. Dia kata kat sini daripada Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair kata, ja'a rajulun ila al-ansari, ja'a rajulun min al-ansari ila Rasulullah. Ada suatu ketika seorang lelaki daripada Ansar datang jumpa Nabi. Datang jumpa Nabi. Bila datang jumpa Nabi, wa mahzunun, dalam keadaan sedih. Jumpa Nabi dalam keadaan dia sedih. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ya fulan, ma dia araka mahzunan. Dia kata, kenapa aku tengok kamu ni sedih sangat? Nabi kata, kenapa aku tengok kau ni sedih sangat? Dia kata, ya Rasulullah, syai'in fakkartu fi. Aku ada satu benda yang bermain dalam kepala otak aku. Aku jumpa kamu dalam keadaan sedih tu. Nabi tanya, kenapa kau sedih? Ada benda yang bermain dalam kepala otak aku, dalam fikiran aku dia. Qala ma huwa. Nabi kata, apa dia? Apa benda yang menyedihkan kau ni? Dia kata, nahnu taghdu alayka wa taruh tanzur ila wajhika wa nujalisuka. Dia kata, pagi kami jumpa kau, petang pun kami jumpa kau. Dia kata apa? Taghdu wa alayka wa taruh, tu makna pagi kami jumpa kau, petang pun kami jumpa kau. Nanzur ila wajhika, kami tengok muka kau. Wa nujalisuka, kami duduk dengan kau. Wa ghadan, nanti besok, kata orang ni, tarfa'u ma'an nabiyyin fala tasilaika. Dia kata, kau besok dekat syurga, kau boleh duduk dengan nabi-nabi, kami tak boleh duduk dengan kau. Itu yang dia sedih. Sahabat ni sedih sebab dekat dunia dia boleh duduk dengan Nabi pagi petang, boleh tengok Nabi, boleh tengok Nabi, tapi besok dekat syurga tak dapat nak duduk dengan Nabi dengan para Nabi. Jadi kita ni fala tasilu ilaika, tak boleh nak duduk dengan kau. Jadi itu yang bermain dekat kepala otak dia. Dekat dunia dia boleh dengar dekat Nabi, besok hari akhirat boleh ke tidak? Itu sahabat punya risau. Kita punya risau tak macam tu, tuan-tuan. Sahabat punya risau, Nabi depan mata pun dia boleh risau. Agak-agak besok hari akhirat boleh duduk tak duduk sama-sama. Maknanya dia rasa seronok duduk dengan Nabi dekat dunia tu. Dekat dunia dia rasa seronok. Macam tuan-tuan lah kan, dengan orang rumah baru nikah, tengok muka, Minah, agak-agak engkau besok akhirat dengan aku ke tidak? Kan? Macam tu kan. Sekarang ni dia boleh duduk dekat rumah, boleh duduk sebilik, boleh tidur sekatil, boleh berpeluk, rasa seronok. Tapi besok agak-agak boleh atau tidak sama dengan kita. Kan? Itu terasa perkara tu, terasa seronok duduk dengan Nabi. Jadi dia punya pemikiran tu melangkau kepada nanti akan datang kalau Nabi kat syurga, kita ni kat mana. Itu sahabat Nabi punya fikir. Jadi dia kata apa? Falam yarudda alaihi Rasulullah SAW. Sahabat cakap jawabnya tu, Nabi tak balas. Falam yarudda tu mana Nabi tak balas, Nabi diam.
Fa'atahu Jibril bihadil ayat. Bila Nabi diam tak jawab, Jibril datang bawa ayat ni. Bawa ayat ni. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maksud dia apa? Jibril bila turun bawa ayat ni, dia kata siapa-siapa taat dengan Allah dan Rasul, besok di hari akhirat dia boleh duduk dengan para nabi, boleh kumpul dengan para nabi, boleh kumpul dengan siddiqin, syuhada dengan solehin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna ulaika rafiqa tu dalam ayat tu menyebutkan apa? Dia kata mereka itu sebaik-baik teman. Maknanya tuan-tuan, kalau di hari akhirat Allah kata kita boleh duduk dengan Nabi menjadi sebaik-baik teman, mestilah dia punya teman kebaikan tu masa kat dunia. Masa kat dunia mesti dia berakhlak dengan Nabi yang cara yang baik. Dia jadi umat Nabi yang terbaik dan dia mesti mencukupkan syarat dia untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW supaya dia boleh jadi member besok di hari kiamat. Mana mungkin tuan-tuan orang yang akhlaknya dengan Nabi tak elok, adab dengan Nabi tak jaga, tiba-tiba dia boleh jadi member dia di akhirat. Nah, ini cerita kedua mengenai ayat tadi 69 dengan 70. Cerita macam mana seorang itu dia boleh sama dengan Nabi. Jadi tuan-tuan, melalui dua cerita tadi, satu cerita Sayyidina Aisyah, Nabi meninggal, kan? Maknanya bila mulut Nabi kata ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, ini bolehlah kita faham gini tuan-tuan. Orang apabila dia kedatangan apa dipanggil sakaratul maut. Orang ni bila dia kedatangan sakaratul maut, ni daripada hadis ni kita boleh fahamlah. Orang ni bila sampai masa sakaratul maut ni maknanya mabuk-mabuk mati. Belum mati lagi, tengah mabuk-mabuk mati. Pada perjumpaan kita bulan lepas, saya pernah sebut juga tuan-tuan bulan lepas berapa tarikh hari tu saya tadi saya tengok tuan-tuan live saya bulan lepas 11 saya bulan 5. Saya ada buat cerita tentang satu orang sahabat Nabi namanya Sauban bin Bujdud kan, bulan lepas. Jadi saya nak ceritakan kait dengan hadis ni. Nabi bila dia baca ayat ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, Aisyah kata ni Nabi nak meninggal. Kan? Aisyah tengok Nabi dah cakap macam tu, mana Nabi nak meninggal. Jadi berkaitannya apa? Bila seorang itu kedatangan sakaratul maut nak mati, sampai masa nak mati, mabuk-mabuk nak mati, diberikan rasa-rasa nak mati tu, ketika mana hubungan dia dengan makhluk dunia ni dah mula tak boleh nak communication, dah tak boleh, pada zahirnya la yurja bara'uhu, memang tak boleh baiklah, ni kira-kira mati. Maka Allah Ta'ala bukakan hijab dia untuk melihat kedudukan dia di dalam syurga, untuk melihat kedudukan apa yang dia buat dulu di atas muka dunia. Ketika mana? Ketika sakaratul masa tu Allah Ta'ala buka. Masa tu Giagostan tak ada dah, kan? Sebagaimana Sauban bin Bujdud itu dulu. Jadi Nabi SAW dia nak meninggal, begitulah kedudukannya. Sebab apabila dia ceritakan kepada sahabat yang lain tentang Sauban, itu kedudukan yang ditranslatekan oleh Nabi kepada isteri Sauban. Maknanya yang ini Nabi sendiri menghadapi. Dia merupakan Habibullah, dia kekasih Allah. Lagilah malaikatul maut tu nak ambil nyawa dia begitu hati-hati, begitu beradab. Nah, itu contoh dia yang disebutkan demikian. Ni macam ceramah umum tuan-tuan ni. Lampu kereta hidup kereta WXA 7769 Toyota Vios. Wah, orang sarang buaya ni tuan-tuan. Ganas betul. Baik. Jadi tuan-tuan, kisah yang pertama tadi Aisyah, maknanya orang nak mati, maka dia akan rasa mabuk-mabuk mati. Masa tu Allah Ta'ala buka hijab untuk melihat kedudukan dia besok di hari akhirat. Daripada sudut kedudukan dia sama di surga atau neraka, ataupun pahala atau dosa, dia akan tengok ketika itu. Sebab itulah kedudukannya tuan-tuan kita ni, bila datang jumpa orang nak mati, sakaratul maut, kita jangan banyak cerita. Cuma kerja kita ialah mentalkinkan dia la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah dia tak boleh sebut, kita hanya sebut Allah, Allah, Allah. Jangan banyak sibuk. Jangan kata wah tu tanah dekat Baruh tu nak beri siapa. Jangan ketika itu. Kan? Tu
Kan? Jangan pula bini kata, bang besok kalau abang tak ada boleh ke saya kahwin lagi? Jangan tanya bab tu. Kan? Dia tu tengah sibuk dengan malaikatul maut nak keluarkan nyawa je. Jadi kedudukan kita ketika itu sebagai seorang hidup, kita kena ambil istifadah, ibrah, pengajaran. Kerana apa? Berdasarkan kepada ayat Quran ni tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan kepada hadis yang disebutkan oleh Sa'id bin Jubair tadi. Seorang lelaki datang jumpa Nabi dalam keadaan sedih, tengok Nabi sampai dia kata dengan Nabi, macam mana besok kalau kita di hari akhirat, kau boleh tak sama dengan kita? Jibril datang membawa ayat tadi, menjadikan satu jawapan yang mana Nabi tak jawab tadi, apa yang dirisaukan oleh sahabat tadi. Apa yang dirisaukan dia. Jadi maknanya terjawab kerisauan dalam kepala otak sahabat tadi itu tentang hubungan dia dengan Nabi dekat dunia dan di hari akhirat. Terjawab. Jadi secara nas ayat Quran, ayat 69 dengan 70 adalah secara qat'inya kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai seorang Islam, jangan ada rasa ragu terhadap janji Allah Ta'ala. Jangan ada rasa ragu terhadap janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh ragu. Kenapa? Dah Jibril sendiri bagi jawapan dengan ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nak sama dengan Nabi, ayat tadi tu dia letakkan syarat. Apa syarat dia? Wa may yuti'illah wa rasul. Siapa-siapa yang boleh mentaati Allah dan mentaati Rasul. Kalau nak bersama-sama dengan Rasul, dia mesti cukupkan syarat tu. Syarat pertama mesti taat Allah, syarat nombor 2 mesti taat Rasul. Jangan bersikap munafik. Jangan kita dengan Allah dan Rasul bersikap munafik. Kaki bohong, kaki tipu, kaki kelentung, kaki kencing. Faham tuan-tuan? Itu bahasa mudah. Sebab orang Melayu ni kena banyak bidalan bahasa, banyak vocabulary ataupun dipanggil apa? Dalam bahasa Arab muradifat, perkataan seerti. Jadi bila sebut tu, jangan dia kaki bohong, munafik, kaki apa? Kaki kencing. Tu biar faham kepala otak lah tuan-tuan kan. Kadang orang bila sebut munafik, perkataan bahasa Arab kan, dia tak berapa nak faham. Sebut kaki bohong, dia bila kaki bohong, kaki kelentung dia tak masuk. Kadang-kadang jenis orang kepala otak macam tu. Jadi artinya kena sebut semua bagi biar faham. Jadi maknanya kat sini tuan-tuan, syarat kita nak dapat dengan Nabi dan Rasul dan Allah Ta'ala, kita dekat dunia mesti mentaati Allah dan Rasul. Baru boleh. Kalau dekat dunia tak dapat apa, tak mentaati Allah, tak mentaati Rasul, kita nak syurga, nak sama-sama dengan Nabi, memang tak boleh. Syaratnya mesti taat Allah, taat Rasul. Tapi tuan-tuan, dalam dunia kita hari ni, dunia yang canggih hari ni, ada juga orang kurang ajar tuan-tuan terhadap Nabi Rasul. Tuan-tuan tengok ada satu ucapan kat medsos. Apa tu? Ada satu orang tu kata apa? Nabi pun bohong. Kan? Tu ada satu orang tu. Nabi pun apa bohong ke muka janji gitulah. Kan? Dalam ucapan dia. Berani dia kata demikian. Orang cuba menggambar burukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni jaga-jaga zaman hari ni tuan-tuan. Sebab kenapa Nabi pernah sebut dalam hadis, dia kata kamu akan jumpa satu zaman tu benda betul dianggap salah, benda salah dianggap betul. Itu yang kita kena tengok. Kena jaga-jaga zaman tu. Bila kita tengok betul-betul zaman tu bukan zaman lain, zaman kita. Zaman saya dan zaman tuan-tuan. Memang kita berdepan dengan suasana itu. Seolah-olah kita tengok tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Jadi kayu ukur nak tahu betul salah, pegang Quran hadis. Mana rujuk balik kepada Al-Quran, rujuk kepada balik hadis. Kalau tak reti Quran, tak reti hadis, pergi cari ulama untuk menghuraikan Al-Quran dan hadis itu. Jadi duduklah dalam majlis ilmu. Jadi bolehlah kita tahu mana satu benda yang betul, mana satu benda yang salah. Itu kedudukan dia tuan-tuan. Cuma manusia ni minta maaf tuan-tuan cerita, manusia ni kadang-kadang apabila tidak diajar, tidak dididik, tidak ditarbiyah, tidak duduk dalam majlis ilmu, dia boleh jadi mantul. Maknanya bila kita nasihat, kena batang hidung,
reject habis. Ataupun dalam bahasa lain, sentak. Bukan orang sini tuan-tuan, tempat lain. Kan? Itu kalau tak biasa. Manusia ni bila tak biasa dengan kuliah, teguran daripada Allah, teguran daripada Rasul, sekali-sekali dengar, mantul. Sentak. Ataupun bahasa lain apa? Koyak. Itu bahasa terkini lah. Koyak. Terasa. Ambil hati. Kan? Macam-macam. Bila tak ditarbiah. Sungguh tuan-tuan. Saya pun nak cakap dengan tuan-tuan ni bukan kata tak takut tuan-tuan. Takutnya apa? Hak satunya kita bercakap tu diri sendiri tak boleh nak buat. Nombor dua, kita cakap orang tak boleh nak terima. Tu. Macam laki bini tuan-tuan. Laki bini kita, isteri kita tidur satu katil, tidur satu tilam, satu selimut. Kadang-kadang satu selimut. Kan? Tapi agak-agak tuan-tuan, kalau tuan-tuan tegur boleh terima tak? Agak-agak tegur tu 60 tahun tu, agak-agak boleh terima tak? Kita masa nikah dengan dia tu, masa nikah dia kata, apa je kita minta, apa je kita cakap, okey je. Nak apa bang? Kan? Kita nak sampai dia tanya, nak apa bang? Ikut aja. Minah boleh tak buatkan ni? Boleh bang. Apa semua bang? Kan? Kita nampak dia tu macam betul-betul faham dan ikut. Kan? Kena anak 5, dia tegur pula. Minah, hari tu aku dengar ustaz cakap dekat masjid kuliah, engkau kalau nak hidai kain, jangan pinjungan. Kenapa? Pinjungan itu mendedahkan aurat contohnya. Kan? Alah bang, bukan apa. Kita rumah kita jauh-jauh. Belakang rumah pun sawit, bukan orang. Kan? Dia bagi alasan kita. Tak boleh. Ustaz kata keluar rumah kena tutup aurat. Walaupun yang nampak tu pokok kelapa sawit. Kan? Dia tengok, bang, abang ni bila jadi ustaz ni? Dia kena gitu. Kita dulu masa kahwin dengan dia, ingat dia betul-betul lah ngikut. Kena dapat anak 5, tegur sikit, rupa-rupanya mantul, tak faham. Rupa-rupanya tu. Sebab tu tuan, bukan senang tuan-tuan nak beri peringatan kepada orang. Nampak muka senyum aja, tapi balik punya protes bukan main. Tu. Apa yang saya nak sebut tuan-tuan, ingat, bila berkait dengan Allah dan Rasul, jangan komplain. Bila berkait dengan Allah dan Rasul, jangan komen. Bila kait dengan Allah dan Rasul, jangan hina. Kenapa? Siapa-siapa yang komen, yang hina, rasa tak puati dengan Allah dan Rasul, memang tak ada peluang untuk jumpa Nabi di hari akhirat. Tak ada peluang. Tak ada peluang. Ni sahabat ni risau dengan pemikiran dia apa? Dia kata nanti aku dibesok kat dunia, kat hari akhirat macam mana aku dengan Nabi. Allah bagi jawapan, boleh dengan Nabi. Sehingga Nabi pernah sebut dalam hadisnya, anta ma'aman ahabba. Itu dalam hadis Nabi kata. Anta ma'aman ahabba. Kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu kasihi. Oleh kerana kita melahirkan kasih cinta, sayang dengan Nabi, maka Nabi buat satu kenyataan, engkau akan bersama-sama dengan orang yang engkau kasihi. Engkau akan sama-sama dengan orang yang engkau kasihi. Jadi maknanya kalau kita cinta kepada Nabi, menzahirkan rasa cinta pada Nabi, mentaati Allah dan Rasul, maka kita memang tak ragu tuan-tuan. Jangan rasa ragu akan bersama-sama dengan Nabi. Walaupun kita tak sezaman dengan Nabi, kita tak pernah tak hidup zaman dengan Nabi, kita hidup cuma tengok kubur Nabi je, tetapi kita boleh sama-sama dengan Nabi. Syaratnya apa? Terima Allah, terima Rasul. Macam ibu-ibu, boleh? Nampak senang kan? Boleh faham saya sebut tadi? Boleh. Agak-agak boleh terima? Boleh terima. Saya buat misal lagi. Jangan ubah pendirian tu. Taati Allah, taati Rasul. Kan? Rasul kata orang perempuan tu dan lelaki diharuskan poligami. Saya contoh ya. Agak-agak boleh terima tak tu? Alhamdulillah. Tuan-tuan balik tak payah cerita, dah faham. Dah, saya nak gambarkan bukan cerita tu, cerita pasal wajib bagi kita taat Allah dan Rasul. Dan saya sebut tu benda tadi tu hukum yang datang daripada Allah. Jadi kita kena letakkan taat Allah. Kenapa? Nak jumpa Allah, nak jumpa Rasul kena macam tu. Boleh faham tuan-tuan? Cuma saya tanya tadi bukan nak bagi tuan-tuan rasa seronok dan sedap. Tuan-tuan kena faham lagi. Saya hurai tak habis lagi. Ni contoh lagi. Ni datang contoh lagi. Sekiranya tuan-tuan nak berpoligami, ni contoh je. Tiba-tiba isteri tak suka. Itu hak dia. Dia tak suka, bang, saya memang tak setuju abang kahwin lagi. Contoh. Itu hak dia. Boleh tak dia macam tu? Boleh.
Tetapi di mana yang tak bolehnya? Dia menolak hukum itu. Itu tak boleh. Faham tak? Faham ibu? Dia tak setuju laki dia poligami itu hak dia. Tetapi dia tak boleh menolak hukum itu. Artinya sekira ditakdirkan tiba-tiba takdirnya memang jadi, terima ajalah. Dah hukum itu. Boleh faham ibu? Saya bagi contoh tu nak bagi faham ayat tu. Taat Allah, taat Rasul. Kan senang tuan-tuan bagi keterangan macam tu, kan senang faham. Kan? Ayat ni bila sebut orang takkan tidur, dan kalau kena dengar orang akan sentak. Jadi sedap sikit dengar. Macam Pak Bilal. Betul Pak Bilal? Pak Bilal senyum je. Kan balik rumah cakap, kau dengar ustaz cakap tu tadi? Kan senang tuan-tuan. Tak payah kuliah banyak-banyak. Cuma yang saya nak sebut kat sini, kita ni tuan-tuan, untuk mencintai Allah, mencintai Rasul, kenapa? Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta taban hawahu lima jitubi. Tidak dianggap seorang itu benar-benar beriman sehingga dia menjadikan hawa nafsu dia tu ikut apa yang dibawa oleh Nabi. Nabi bawa Islam, Nabi bawa Al-Quran, kena terima. Mana kalau kita terima, kita jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang, memang kita dapat jumpa dengan Nabi SAW. Nah, itu kenyataan daripada Allah SWT sendiri. Dapat jumpa, tak perlu ragu, tak perlu bimbang. Tapi syaratnya mesti mentaati Allah dan mentaati Rasul. Tetapi kita kena ingat, dalam mentaati Allah dan mentaati Rasul, seseorang itu akan diuji dengan macam-macam ujian. Dia sanggup patuh ataupun tidak perintah Allah. Sebab perintah Allah ni banyak tuan. Perintah Allah Taala ni banyak. Jadi sahabat Nabi SAW sampai melahirkan kerisauan dia tu terhadap Nabi. Jadi tuan-tuan pun kena lahirkan kerisauan. Risau macam mana? Adakah aku ni betul-betul jadi umat Nabi? Sahabat Nabi tu dia risau, dia memang dah depan Nabi. Dia risau tu, risaunya apa? Besok dekat surga Nabi, aku ni dengan Nabi ke tidak? Itu dia punya risau. Mana Nabi depan mata dia, Nabi didik dia, Nabi boleh jamin dia. Tetapi dia ada masih lagi kerisauan itu. Kita ni, kita tak pernah hidup zaman Nabi, tak pernah jumpa Nabi. Kita kena ada lebih lagi kerisauan. Takut-takut kita tak dapat ikut Nabi. Itu kena ada kerisauan. Itu kedudukannya tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, menyayangi Nabi mesti dirupakan dan diterjemahkan dalam hidup dan ibadat. Dalam hidup dan ibadat, saya kata gitu. Dulu saya pernah buat permisalan macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau Nabi itu tidak disebut dalam semayang, agak-agak semayang tuan-tuan sah atau tidak? Kalau Nabi itu tak disebut dalam semayang, sah tak semayangnya? Tak sah. Tapi ibu-ibu, kalau suami tak disebut dalam semayang, sah tak semayang dia? Kalau suami tak disebut, sah tak? Nak tanya. Saya ulang balik. Nampak kenapa Nabi ni kena kita cintai? Tak sebut dalam ibadat kita, tak sah semayang. Kita tak selawat pada tahiyat akhir yang menjadi satu rukun dan wajibnya, tak sah semayang. Mesti sebut nama Nabi SAW. Tapi kalau ibu-ibu sebut nama suami, tak sebut nama Nabi, semayang tu macam mana? Kak, macam mana kak? Tak sah kan? Sebut nama lelaki, tak sebut nama Nabi, semayang tu tak sah. Tu maknanya ibu-ibu kena ingat, sayang suami dengan sayang Nabi tak sama taraf. Tak sama. Walaupun cakap very loving, bang I love you, gitu cakapnya kan, tak sama. Sebab tu sayang pada Nabi menyelamatkan kita, mengesahkan ibadat, menyelamatkan kita dunia akhirat. Tapi sayang pada lelaki agak-agak boleh selamat tak dunia akhirat? Macam tak. Ganas. Sayang pada lelaki kata tak, ganas betul tuan. Saya nak sebutkan, sayang kita pada suami boleh tak masuk syurga? Boleh. Tapi ada syarat. Allah Ta'ala kata al-akhillau yawma idin ba'dum li ba'din aduun illal muttaqin. Sesungguhnya saudara mara, adik-beradik, suami isteri, mak bapak itu di hari akhirat menjadi musuh kecuali orang yang takwa. Orang yang takwa saja. Suami isteri, adik-beradik, mak bapak, saudara mara, dia akan jadi kawan di hari akhirat, tapi syaratnya
takwa. Maknanya dalam ayat ni, kalau suami, kalau isteri, kalau adik-beradik, kalau mak bapak, jiran tetangga, dia punya hidup fikrahnya sama, konsepnya sama, matlamatnya sama, agamanya sama dan amalannya sama, dia masuk syurga sama-sama. Tapi kalau suami ke lain, isteri ke lain, anak ke lain, belum tentu masuk syurga. Contoh, tuan-tuan tengok dekat negara sebelah. Dalam satu rumah ada Islam, ada Hindu, ada Kristian. Satu rumah. Kan, itu contoh. Kita kat sini tuan-tuan dekat dunia, kalau mak bapak adik beradik suami isteri, dia punya pemikirannya betul, pahaman Islamnya betul, amalannya betul, sama, maka boleh masuk syurga sama. Kalau tidak, isteri belum tentu masuk syurga, suami belum tentu masuk neraka. Kan? Nah, tu kena ingat. Jadi kena satu hala pemikiran. Boleh faham tuan-tuan? Baik. Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang ditakdirkan sama dengan Nabi besok di dalam syurga, dalam ayat tadi, dia bukan sama seorang je dengan Nabi, dia akan sama dengan syuhada, solihin dan siddiqin. Orang ni akan sama-sama sekali bersama dengan kita. Dan ada lagi selain ni, iaitu bidadari. Bidadari akan ada. Macam tuan-tuan, bidadari dengan orang rumah, mana tuan-tuan lebih nak? Macam mana? Bidadari dengan orang rumah, mana lebih nak? Apa? Dunia nak isi lepas tu. Hari akhirat nak bidadari. Betul tuan-tuan, dunia nak isi, akhirat nak bidadari, betul? Macam ibu imam tu cakap tu, dunia nak bini, akhirat bidadari, betul? Betul Saya bukan nak kata betul, saya nak memperbetulkan kenyataan tu. Saya nak memperbetulkan. Apa dia? Nanti belum habis cerita. Dia kena perbetulkan. Sebab apa? Ada satu hadis Nabi SAW disebutkan oleh Nabi SAW daripada isteri Nabi namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ni isteri Nabi. Di mana disebutkan oleh ulama hadis ini menguraikan ayat dalam surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ayat ni diuraikan ada satu hadis daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah ni isteri Nabi. Maka Ummu Salamah ni dia pernah tanya dengan Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, nisa'ud dunya afdalun am huril ain?" Itu soalan dia kata. "Wahai Rasulullah, isteri dunia tu, nisa'ud dunia tu isteri kita dekat dunia itu lebih bagus, lebih afdal ataupun bidadari?" Atau bidadari. Maka Nabi SAW dia kata, Nabi jawab, dia kata, "Nisa'ud dunya afdalun minal huril ain." Isteri kamu itu dekat dunia lebih baik daripada bidadari. Lebih baik daripada bidadari. Ummu Salamah ni tanya balik, "Bimadzak?" Dia kata, "Kenapa macam tu Rasulullah? Kenapa isteri kat dunia itu lebih baik daripada bidadari, sedangkan bidadari itu adalah merupakan makhluk yang Allah Taala cipta untuk balasan kepada manusia yang masuk dalam syurga." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Kenapa isteri kamu tu lebih baik daripada bidadari? Kerana bisolatihinna wa siyamihinna wa ibadatihinna lillahi ta'ala." Kerana sembahyang mereka dan puasa mereka dan ibadat mereka kepada Allah Ta'ala, itu yang melebihkan mereka. Bidadari dia tak sembahyang, bidadari dia tak puasa, bidadari dia tak beribadat dengan Allah. Tetapi isteri kita kena sembahyang, dia kena puasa, dia kena beribadat dengan Allah. Maka daripada sudut ini, kata Nabi, dia lebih daripada bidadari. Dia lebih pada bidadari. Itu. Jadi maknanya tuan-tuan, sayangi isteri yang dekat dunia tu. Dia jadi penghulu. Kalau satu, maka dibagikan bidadari, confirm jadi dua. Satu isteri kat dunia, satu bidadari di hari akhirat. Dapat dua, confirm madu. Walaupun dekat dunia tak macam. Ibu-ibu boleh faham? Tu maknanya itu dalam Al-Quran. Kalau dekat dunia dua, lagi banyak besok kat sana. Tiga, lagi ramai. Empat, lagi ramai. Jadi ibu-ibu nak tanya, kawan ramai dengan kawan sikit, nak lebih mana yang bagus? Apa? Kawan ramai, kawan sikit, mana lebih bagus?
Sikit, kawan ramai lagi bagus. Sebab kenapa? Puja saya. Nabi kata dalam hadis Nabi kata, orang bila bernikah, fankihu wa takatsaru fa inni ubahi bikumul umam. Kamu nikahlah dan perbanyakkanlah anak, sebab aku bangga, kata Nabi, umat aku yang banyak anak. Bila ramai tu maknanya Nabi bangga. Ramai tu Nabi bangga. Nak ikut Nabi ke nak ikut siapa? Tuan-tuan ni nak bagi faham je. Sebab apa tuan-tuan? Kita malam ni tuan-tuan, saya sebut secara nasnya apa? Tuan-tuan kena rasa seronok, ibu-ibu kena rasa seronok. Kenapa? Nabi jamin untuk bersama-sama dengan dia. Yang saya nak cerita tu ialah Nabi jamin, Allah jamin boleh sama-sama dengan dia. Syaratnya tadi tu kena patuh dengan Allah dan Rasul. Nak patuh dengan Allah dan Rasul ni kita cakap senang, tapi bila buat belum tentu. Ibu-ibu tengok waktu pagi anak nak bangun senang tak bangun? Nak suruh subuh tu. Oh, tuan-tuan. Kan? Kena anak 2-3 orang, aku 13. Nah, nak kejut tu Allahu Akbar, bukan senang nak kejut. Betul tak? Itu contoh, sebab itu adalah tanggungjawab. Bila tanggungjawab memberi arti apa? Dianya akan kita bawa besok di hari akhirat berdepan dengan Allah. Ni anak aku, ni isteri aku. Kalau kita tak boleh jaga, maknanya besok dia pula dakwa kita. Wahai Allah, nanti dulu. Tu laki aku nak masuk syurga tu. Nanti dulu, aku nak tanya dulu. Dulu dia sembahyang subuh, aku pun tak bawa. Dulu sembahyang subuh, aku pun tak subuh. Tu. Jadi maknanya kita kena bertanggungjawab. Jadi maknanya nak mencintai Nabi kena ikut Nabi. Nak mencintai Nabi kena ikut Nabi. Jangan kita bermain-main dengan Nabi SAW. Satu lagi yang saya nak sebut tuan. Nanti ujung ni saya nak kaitkan dengan isu. Bila kita disebut mencintai Nabi, ada lagi yang Allah Ta'ala suruh kita jaga. Apa dia? Dalam Quran bunyi macam ni. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah mengarahkan kita berselawat pada Nabi. Yang ini kita dah biasa dengar. Tapi yang saya nak sebutkan, kandungan isi selawat tu, ada berapa orang yang kita kena jaga. Kan? Nabi pernah ditanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, macam mana aku nak selawat dengan kau? Nabi kata, qulu Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu, wa ala ali. Tu. Allah arahkan selawat, kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Nabi sebut selawat tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Dia sebut satu lagi Muhammad, kemudian ahli keluarga. Dan ahli keluarga ni dia mesti juga disebut dalam ibadat kita. Kalau tidak sah. Jadi maknanya dalam kita mencintai, berselawat kepada Muhammad, kita jangan lupa ahli keluarga. Maka ulama-ulama sebut dalam kitab-kitab tauhid, dia kata manhum ahli Rasulillah. Siapa dia ahli keluarga Nabi SAW ni? Siapa dia ahli keluarga Nabi? Maka dalam kitab, antaranya yang disebut dalam kitab Mukhtasar Mufid Syarah Jawharut Tauhid, dia kata apa? Hum azwajuhu, nombor 1, seluruh isteri-isteri dia. Mana ahli keluarga Nabi ni? Seluruh isteri-isteri dia. Bila kata seluruh isteri dia, termasuk anak dia. Tu seluruh isteri dia termasuk anak dia, ahli keluarga. Dan dia kata Banu Hashim wa Banu Muttalib. Mana-mana yang daripada kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib, keturunan dia, itu adalah ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah disebutkan dalam riwayat isteri Nabi itu 11 orang, yang dalam riwayat menyebutkan 11 orang, maknanya daripada titisan dia semuanya itu adalah ahli keluarga Nabi. Sehinggalah sampai kepada hari ini, titisan ahli keluarga dia tu sampai hari ini, ahli keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak tuan-tuan zaman hari ini titisan ahli keluarga Nabi? Ada tuan-tuan. Tuan-tuan, baru ni ada datang ke Malaysia seorang daripada Yaman, Habib Umar. Habib Umar dengan satu lagi mufti Mesir, mantan mufti Mesir, Dr. Ali Jummah. Dua-dua tu datang. Selepas dia balik, saya tengok dekat medsos tuan-tuan, ada orang komen, ada orang pro, ada yang sokong, ada yang ngata. Ada orang sokong terhadap pernyataan Habib Umar, ada orang yang kontra ataupun hina atau kritik. Macam-macam lah.
Kalau biasa yang mengikuti medsos tuan-tuan. Saya nak sebut begini tuan-tuan. Kita kalau berbeza pendapat dengan orang, kalau ada hujah tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan kena faham balik. Bila dia menyentuh ahli keluarga Nabi SAW, bila kita hina ahli keluarga Nabi, maknanya kita hina Nabi SAW. Bila hina Nabi, tuan-tuan tak layak masuk syurga. Tak layak masuk syurga. Tu kedudukannya. Dia datang baru ni tuan-tuan kat Malaysia ni berapa hari, awal bulan 5 hari tu. Bulan 6 ke bulan 5 lupa saya. Bulan 5 dah lebih kurang. Kan? Dalam saya tengok dia punya forum dia punya daurah dua-dua tu ulama besar dunia. Cumanya tuan-tuan, ada orang pro and kontra. Ada orang setuju, ada orang tak setuju. Tuan-tuan, dalam perbezaan pandangan kita boleh berbeza, tetapi jangan sampai peringkat menghina. Bila peringkat menghina, maka kita menghina keturunan Nabi sallallahu alaihi. Kita menghina Nabi keturunan dia serupa dengan kita menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu bahaya tuan-tuan. Ya, bahaya. Baik. Habis tak kenapa kita tengok ada macam tu? Mudah nak faham. Tuan-tuan tengok Nabi. Nabi tu dia orang pilihan Allah. Dia diberikan Al-Quran sebagai mukjizat. Dia dipandu dengan wahyu. Dia itu orang pilihan Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak orang tak suka dengan dia? Ada. Masa dia hidup pun ada. Abu Jahal tak suka dia. Bapa darahnya Abu Lahab pun tak suka dia. Kan? Jadi maknanya masa Nabi hidup tu pun ada orang tak suka dia. Zaman hari ni ada orang tak suka keturunan Nabi. Itu kita tak pelik. Cuma kita nak sebutkan orang tak suka dengan Nabi ni dia tak masuk syurga. Orang tak suka dengan Nabi ni tak masuk syurga. Kenapa? Tu selawat tu atas perintah daripada Allah, bukan perintah daripada makhluk. Jadi kita kena faham sudut itu. Itu benda yang berlaku pada zaman hari ini. Orang hari ini cuma ada satu tuan-tuan. Saya agak tak berapa minat tapi nak sebut dengan tuan-tuan malam ni. Bila dua orang ni sampai, dua tokoh dunia tu sampai Malaysia, dia ada bahaslah berapa benda. Antara bahas tu, bahasan dia ada ayat ni dia bahas. Dia bahas tu betul. Orang yang menerima tu ada tak betul. Dia bahas ayat ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kamu laki dan perempuan. Dan dari lelaki perempuan kami jadikan kamu berbilang bangsa, berkabilah dan berbilang bangsa. Tujuan kami jadikan tu lita'arafu, untuk berkenal. Ada satu orang tu Malaysia, dia ulas benda ni. Dia ulas. Orang tu bukan orang kecil, orang besar lah sebenarnya cerita. Tuan-tuan tengok kat TikTok. Dia ulas perkataan li ta'arafu. Perkataan kenalan. Dia kata Islam menjadikan manusia itu untuk li ta'arafu, berkenal-kenalan. Dan itu menunjukkan, dia kata Islam mengiktiraf kita kena menerima jantina manusia. Tu ayat disebut tu. Jantina manusia tu ayat tuan-tuan perlu kepada penghuraian. Disebut kat TikTok macam tu je. Jantina manusia. Kita faham dah nak menghala ke mana tu. Kan? Tuan-tuan kita refer balik. Dalam ayat tu dia sebut ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kami jadikan kamu lelaki dan perempuan. Tu dua jantina yang Allah Taala sebut. Dia tak sebut LGBT dia sebut. Dia tak sebut. Dia sebut tu manusia lelaki dan perempuan. Maka yang kita kena iktiraf apa? Siapa pun keturunan dia, siapa pun bangsa dia, siapa pun kabilah dia, dia mesti daripada lelaki dan perempuan. Itu dia. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita kena tengok betul-betul. Artinya tuan-tuan, kalau nama LGBT, selamanya Islam tidak mengiktiraf dia. Selamanya Islam tidak mengiktiraf dia. Sebab tu tuan-tuan, bila agama ni tuan-tuan tidak dipahami betul-betul, maka kita akan lihat tuan-tuan, orang akan dikelirukan. Sebab itu Nabi SAW pernah kata, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min sudur rijal. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan angkat ilmu itu secara daripada dada-dada lelaki. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Diambilnya ilmu itu dengan dimatikan ulama. Hatta
lam yabqa aliman, hingga orang alim dah tak ada, ittakhadhan nasu ru'asan juhalan. Ni hujung ayat Nabi kata apa? Akan mengambillah manusia itu pemimpin-pemimpin yang juhal, yang jahil-jahil, agama tak reti. Kan? Agama tak reti. Agama tak reti. Fasu'ilu, dia ditanya. Fa'aftu bighairi ilmin, dia akan memberikan pandangan tanpa ilmu. Wadallu wa'adallu, dia sesat dan orang lain pun jadi sesat. Na'udzubillahi min zalik. Hadis ni disebutkan oleh Imam Muslim. Hadis Sahih Muslim disebutkan hadis tu. Maknanya akan ada golongan apa? Pemimpin yang jadi pemimpin ilmu tak ada, tetapi nak cakap pasal agama. Jadi keadaan jadi macam mana? Keadaan jadi celaru. Kenapa? Manusia yang dengar cakap dia sesat, dia sendiri pun jadi sesat. Tuan-tuan kena jaga-jaga. Sebab tu tuan-tuan bab ilmu tu kita kena bagi kepada orang yang ada autoriti. Tu kedudukannya. Jadi benda ni jangan kita ambil sambil lewat. Dia kena kaji betul-betul dan kena pelajari. Sebab mutakhir ni biasalah tuan-tuan. Kan? Kadang-kadang ada orang dia boleh bercakap tentang Islam, tetapi bila perhati balik ada benda yang tak kena. Kalau nak bahas tu panjanglah. Panjang. Tapi itulah yang berlaku pada zaman kita hari ini. Sebab orang main medsos sekarang ni, dia boleh kerat-kerat, cut, lepas tu dia masukkan kat medsos. Kita ni pula bila kuliah tak ada, belajar tak ada, asas ilmu tak ada, kita terima fakta macam tu. Sebab sekarang ni tuan-tuan, tuan-tuan tengok application Facebook dengan YouTube dengan TikTok, mana lebih cepat? TikTok. Kita ni biasa dengar kuliah 1 jam dengan 5 minit, mana kita lebih senang dengar? 5 minit kan? Kemudian kita duk tengok, contohlah fakta yang banyak dengan fakta yang ringkas, mana kita tengok? Ringkas. Itu ada kat TikTok. Tuan-tuan, itu ada. Nak kuliah panjang-panjang macam ni tuan-tuan, orang tak berapa nak dengar kadang-kadang. Tengok sekali kena batang hidung, patah tengkuk terus. Tapi dekat TikTok macam itulah yang berlaku hari ni. Tetapi application TikTok yang sedia ada tu, dia tak ambil semua, dia ambil sikit. Bila dia ambil sikit, fahamannya pun sikit. Bila sikit fahaman tak penuh, mengambil fahaman yang tu, itu yang jadi satu benda yang boleh menyebabkan menyelewengnya masyarakat. Belajar kena betul-betul. Tu. Sebab tu tuan-tuan, kita sibuk mana pun atas muka dunia, kita kerja apa sekalipun, apa juga kerjaya kita, jangan sampai kita tak ada masa untuk belajar. Jangan sampai tak ada masa kita untuk muzakarah ilmu. Jangan sampai tak ada masa kita untuk pergi masjid. Kita ni kadang-kadang bukan main tuan-tuan, hidup mewah, hidup senang, tapi masjid tak nampak. Padahal lalu masjid hari-hari. Kadang-kadang kita ni kata kita sibuk tuan-tuan, tapi kita pergi mall kita sempat. Dekat mall apa tuan-tuan? Pasar raya paling besar Bilan? Tanjung Agas. Tanjung Agas tu macam kat tepi pantai je. Mall paling besar. Tak tahu saya tak reti sebab tak berapa nak pergi mall tu. Kan? Dulu ialah rajin, sekarang ni asyik Batu Pahat aja. Batu Pahat tu yang besar mall lah. Kan? Kalau tak pun Summit, tu paling besar tu. Tuan-tuan, orang ada masa pergi tempat macam tu, tapi pergi kuliah sekejap kadang tak ada masa. Alasan banyak. Alasan apa? Tak sempat lah, gaut lah, pening kepala lah, orang rumah tak ada kawan lah, macam-macam. Macam-macam. Tapi kalau pergi berjalan, kenduri kahwin, bukan bawa seorang, ramai-ramai. Paling kurang 2, laki bini. Pergi masjid, seorang-seorang. Bini tinggal. Lepas tu balik, bila tanya, bang, tadi Ustaz cakap macam mana? Aku pun tak ingat. Sampai bila nak pandai tuan-tuan? Dah tak ingat tu tuan-tuan, confirm nak amal payah sebab tak ingat. Dah tak ingat. Kemudian isteri pun tak tahu. Sama-sama tak ingat. Nak kata bodoh tak boleh, tapi tak ingat. Nah tuan-tuan, ni cakap terang je tuan-tuan. Sebab orang hari ni, bab dunia, laju je dia tahu. Bab dunia bukan laju. Apa isu semasa hari ni? Boleh kejap je dapat. Tapi tanya, besok dalam kubur, soal jawab, siap tak? Soal dalam kubur dah siap belum? Belum lagi. Padahal mati tu pasti. Mati tu pasti. Kalau kita tak tahu isu tuan-tuan, agak-agak mati tak mati kita. Mati tetap mati. Tapi isu dalam kubur, kita buat tak kisah. Soalan dah bocor, tahu dah, jawab belum?
Belum tentu. Belum tentu lagi. Jadi artinya tuan-tuan, hak mana kita utamakan, tu yang kita kena fikir. Jadi kalau kita tak pandai, duduklah dalam majlis ilmu. Duduk. Walaupun kita tak pandai, kita duduk, adalah jawapan. Mati besok, apa jawapan dia? Wahai malaikat munkar nakir, aku dulu pernah pergi tapi belajar tak habis. Senang boleh jawab. Belajar tak habis. Belajar belum habis. Belajar belum habis. Kita pergi belajar. Sebab tu tuan-tuan, selalu saya kata apa? Kita ini sebagai manusia dalam latihan. Dalam belajar. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Lebih-lebih lagi kita zaman hari ni, zaman senang. Dan satu lagi saya nak tegur gini tuan-tuan. Walaupun zaman hari ni kita belajar, boleh duduk kat rumah, ambil medsos. Kan kita boleh tengok live. Duduk kat rumah tanpa pergi majlis ilmu. Jangan buat macam tu. Sekadar untuk penambahan ilmu tak apa. Tetapi kita selagi ada majlis, kita boleh datang. Sebab kenapa? Ilmu ni dia kena ada keberkatan dia. Bukan sekadar kepandaian tuan-tuan, bukan sekadar maklumat. Ilmu dia mesti ada keberkatan dia. Barakah dia kena ngadap guru, dia kena duduk dalam majlis. Kena ngadap. Sebab kenapa? Disebutkan dalam kitab, juga disebutkan oleh ulama, man la syaikhun lahu fa syaitanu syaikhun lah. Siapa tak ada cikgu, siapa tak ada guru, siapa tak ada syekh, syaitanlah guru dia. Syaitanlah guru dia. Kita dengar live boleh, tapi tuan-tuan bila ada keraguan dalam kepala otak, nak tanya siapa? Nak tanya live tu, dia tak ada jawab. Nak tanya apa? Dekat medsos dia tak ada jawab. Jadi kena juga tanya guru. Sebab tu penting duduk dalam majlis ilmu. Duduk saja pun dah dapat pahala, duduk dapat barakah. Kena faham. Wallahu alam. Cukuplah sekadar tu tuan-tuan malam ni. Banyak dah, cuma ingat dengan tidak aja. Jadi untuk malam ni sekadar itu, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka yaqinan shadiqa wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan, kalau nak tengok live ni tuan-tuan kena tunggu 2 hari baru live ni ada dekat saya punya wall Facebook. Sebab ni saya buat rakaman. Di antara tempat-tempat yang saya pergi kuliah ni, sini saja saya buat rakaman. Saya tak buat live sebab dia punya line server tak berapa cantik. Clear dah? Dalam proses. Sini kalau ada wifi tuan-tuan, dekat sini insya-Allah kita buat live. Sebab tu saya tuan-tuan dah habis live ni, balik nanti baru saya upload balik tuan-tuan. Yang live di sini. Tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan dekat YouTube. Kalau yang ni saya akan upload dekat YouTube. Tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube live untuk ulangan. Tapi yang mana-mana tempat lain saya buat live terus. Boleh tengok dekat saya punya Facebook Kuliah Ustaz Rozali Jamil. Boleh tengok kat situ, itu live terus. Sebab tempat-tempat lain dia punya line dia okey. Tempat sini je. Sebab tu tempat sini tuan-tuan, jenis orang kalau orang nak buat tak elok tuan-tuan, tempat yang lain tak ada. Kan? Tempat yang lain tak ada. Tu. Tapi tuan-tuan, walaupun line internet tak ada, Allah punya line sentiasa on. Allah Taala punya line. Jadi insya-Allah moga-moga kalau masjid ni ada wifi, insya-Allah kita boleh buat terus. Ya. Sebab saya punya live ni akan ada tiap-tiap hari. Besok pagi live insya-Allah dekat Masjid Bukit Perdana subuh. Tempat mana ada line clear, kita akan buat live terus. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.